Jadi jenayah cyber di Malaysia ni saban hari semakin meningkat, saban hari semakin meningkat. Akan tetapi dia tidak ada satu penyelesaian yang jitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Siraj Jalin, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Dan kita sekarang ini berada dalam era globalisasi dan juga era digitalisasi, di mana penggunaan cyber merupakan kepenggunaan paling penting zaman sekarang ini. Dan dalam kita mahrumi menjadi sebagai seorang pengguna cyber, tiga perkara yang seharusnya pengguna perlu tahu dan perlu sedar, dan mungkin juga perlu mengkaji secara peribadi berkenaan tiga perkara. Yang pertamanya berkenaan jenayah, yang keduanya berkenaan rasuah, yang ketiganya berkenaan hak pengguna. Okey. Apa itu jenayah? Cyber. Okey, jenayah cyber merupakan sebarang aktiviti jenayah yang menggunakan peranti cyber. Dan cyber itu pula merupakan apa sahaja yang berkait tentang komputer dan internet. Tanpa komputer dan internet, maknanya bukanlah cyber. Okay. So jenayah cyber hari ini banyak. Kalau kita tengok di Malaysia ni, daripada aspek scam, dipanggil scam, sehinggalah kepada dipanggil tindakan membuli di dalam ruang cyber, tindakan melakukan hasutan di dalam ruang cyber, tindakan melakukan pelbagai jenis lagi yang berada dalam ruang cyber. Jadi jenayah cyber di Malaysia ni saban hari semakin meningkat, saban hari semakin meningkat. Akan tetapi dia tidak ada satu penyelesaian yang jitu. Okey, dia di mana aktanya, di mana kuasanya, dan apa yang perlu kerajaan buat, apa yang pengguna perlu buat, apa yang perlu pihak-pihak yang lain perlu buat dalam mengekang isu jenayah cyber ini. Dan di pihak Persatuan Pengguna Cyber, kita membantu dari sudut pihak kerajaan, membantu memberi cadangan polisi, adakah perlu meminda akta, adakah perlu membuat akta-akta baru, dan adakah ia perlu bagi melindungi hak-hak pengguna. Okey. Dan jenayah cyber hari ini juga, kalau kita tengok, dahulunya orang ingat apabila berlaku jenayah cyber ni di kalangan golongan muda ataupun di golongan pertengahan. Tapi hari ini dia dah menjangkaui kepada golongan tua dan pelbagai kes. Dan untuk pengetahuan semua, jenayah cyber juga memberi kesan nilai kepada GDP negara. Okay, maknanya kalau pendapatan negara 1.3 trilion setahun, dia memberi kesan kehilangan kepada negara kita ini melebihi 50 bilion setahun. Dan angka-angka ini memberi kesan, bayangkan 50 bilion tadi sepatutnya menjadi hak orang ramai, digunakan bagi membantu orang-orang yang miskin, diberi bantuan kepada pihak-pihak yang sepatutnya. Tapi nilai tadi telah dicuri oleh pihak penjenayah dalam ruang cyber. Dan hari ini dia menjangkaui bukan hanya sekadar wang ringgit. Dia merentasi sebagai contoh yang paling baru kita dengar berkenaan Alung Cyber. Dan maknanya pinjaman wang berlesen mendownload aplikasi dalam ruang maya, dan di mana apabila seseorang peminjam tadi gagal membayar dan dia melakukan ugutan melalui ruang cyber dengan mengambil data peribadi dan menggunakan accessibility melalui aplikasi yang telah di-download, yang akhirnya membuatkan pengguna tadi berada dalam keadaan lebih tertekan berbanding tindakan Alung yang sebelumnya. Dan kita ada isu kedua berkenaan dan perkara yang mungkin pengguna perlu peka, faham apa yang bakal berlaku di kemudian hari, iaitu rasuah cyber. Rasuah cyber ini adalah satu tindakan yang mana sesuatu sistem di dalam ruang cyber digembeling, dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu dan mendapat keuntungan daripada satu pihak dan satu pihak yang lain. Dan sebagai contoh, sudah tentu dalam negara kita ni dengan agenda digitalisasi oleh kerajaan kita, dan bukan sahaja pihak kerajaan, termasuk juga pihak-pihak swasta, dan pengguna sendiri adalah kelompok yang akan menerima kesan terhadap digitalisasi ini. Kita tengok pendaftaran kenderaan kita kini sudah boleh dilakukan secara online. Pembayaran saman kini boleh dilakukan secara online. Kemasukan migran ke dalam negara kita pun sudah dilakukan secara online. Jadi apabila dia berada dalam ruang cyber, sudah pasti sistem-sistem ini mampu digembeling oleh pihak-pihak tertentu atas kapasiti menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi ini aspek rasuah yang lebih advance daripada tindakan rasuah tradisional sebelum ini. Soal pemilikan projek, buat pembangunan sebagai contoh. Jadi itu sudah ada limitasi dan sudah pasti ia melibatkan suatu perkara yang sudah common di bawah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tapi kini antara cabaran yang bakal negara kita hadapi adalah kaedah pembayaran rasuah itu sendiri.
wujud kaedah pembayaran menggunakan mata wang kripto yang mana ia masih belum lagi diperbincangkan secara ilmiah oleh pelbagai pihak. Mungkin dengan inisiatif ini perlulah di mana-mana pakar akademik, pihak aktivis badan bukan kerajaan seperti Pertubuhan Ikrar Malaysia perlu mengkaji, berfikir, membincangkan soal metodologi pembayaran rasuah yang kini semakin kompleks dan tindakan penerima rasuah bagi menggembeling sesuatu perkara seperti eksploitasi sistem-sistem immigration sebagai contoh, Jabatan Pengangkutan Jalan sebagai contoh, sistem tender procurement pihak swasta dan juga pihak kerajaan sebagai contoh. Jadi perkara-perkara ini perlu diambil secara serius bagi mengelakkan ia berlaku lebih parah dari masa ke semasa. Dan yang ketiga adalah hak pengguna cyber itu sendiri. Siapakah pengguna cyber? Ramai yang berfikir ia adalah mereka yang golongan dewasa yang memiliki handphone ataupun memiliki talian perabaya ataupun postpaid dan sebagainya. Akan tetapi perlu sedar, pengguna cyber adalah mereka yang menggunakan internet dan juga komputer. Jadi limitasi umur hari ini kita tengok ada golongan ibu bapa memberikan telefon pintar mereka kepada anak-anak untuk menonton YouTube sebagai contoh, ataupun anak-anak mereka diberikan untuk bermain game sebagai contoh. Jadi anak-anak yang diberikan oleh ibu bapa ni soal umurnya tidak ada limit. Ada yang baru lahir pun sudah didedahkan dengan tontonan YouTube. Wa ima pun YouTube Kids ataupun YouTube yang biasa. Jadi pengguna cyber sebenarnya sudah merangkumi segenap lapisan umur, dan ini juga perlu diketengahkan oleh komuniti sosial dan sebagainya untuk melihat sebenarnya pengguna cyber ini tidak diletakkan dalam satu zon dan fasa yang teliti. Jadi pelbagai akta sebenarnya telah pun sesetengahnya menjadi lapuk dan setengahnya perlu pindaan, dan mungkin juga akta-akta baru perlu diwujudkan seperti akta anti bully cyber, seperti akta berkenaan perlindungan hak kanak-kanak dan sebagainya. Jadi benda ini perlu dibincangkan kerana hak pengguna hari ini terlalu tinggi, memandangkan tahap kepenggunaan cyber tadi semakin hari semakin meningkat. Dahulu mungkin kita boleh duduk berdiam, tidak memerlukan telefon pintar, tidak memerlukan internet. Tapi hari ini kita sudah bergantung dengan aplikasi messenger, kita berurusan kerja seharian dan kita mendapat maklumat berita yang terkini melalui laman Facebook sebagai contoh. Kita kini dah semakin terdedah dengan kaedah pembayaran menggunakan aplikasi perbankan digital, dan kita juga terdedah dengan pelbagai lagi yang akhirnya agenda ini menjurus kepada kepenggunaan cyber yang secara solid. Jadi kita di pihak Persatuan Pengguna Cyber, kita menyeru agar lebih banyak pihak ke hadapan membincangkan isu ini dan memperhalusi, dan mungkin akhirnya di peringkat kerajaan melakukan perubahan polisi-polisi tertentu dan supaya ia menjamin hak kepenggunaan cyber di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.